Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maqasid asy-syari'ah fi tibbi. Okey, maqasid syariah dalam perubatan. Maqasid syariah dalam perubatan ini kita boleh ringkaskan seperti berikut, iaitu yang pertama adalah untuk memelihara jiwa, badan dan organ. Okey, antara tujuannya adalah untuk memelihara jiwa, badan dan organ. Tujuan terpenting maqasid syariah Islamiah dalam bidang perubatan adalah terletak pada hakikat bahawa memelihara tubuh badan, organ, bahagian peralatan dan kesihatannya dan menjauhkannya daripada kematian ataupun kemusnahan dan kemudaratan adalah antara keperluan yang mesti kita pelihara. Ianya mestilah dipelihara. Tidak boleh kita merosakkan, membuang jasad ataupun merosakkan jasad, menyerang, maknanya dengan erti kata tidak menjaga badanlah, roh dan jiwa, melainkan dengan izin Allah, pencipta yang maha bijaksana, yang menciptakan segala sesuatu dengan tangannya sendiri dan menghembuskannya dari rohnya. Allah yang menghembuskan roh ke dalam badan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menolak ataupun menghindari segala macam jenis kemudaratan dan segala yang berbahaya dan juga yang merosakkan. Okay. Ia juga dianggap sebagai salah satu tujuan syariat yang paling penting untuk menangkis kemudaratan, untuk menghalang keburukan dan kemudaratan dengan mencegah sebab-sebab yang membawa kepada penyakit dan menghalang segala macam jenis perkara yang membawa kepada kelemahan kepada badan. Dan itu Allah mengizinkan perkara-perkara yang baik dan membenarkan kita melakukannya. Dan juga Allah melarang segala macam jenis kemungkaran, keburukan yang membawa kepada kerosakanlah, dan melarang kita daripada melakukannya. Okay, firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Surah Al-A'raf ayat yang ke-157. Maksudnya iaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ummi. Nabi yang ummi. Nabi yang ummi. Yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Ia menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka daripada melakukan perkara yang keji. Dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Dan ia juga menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya juga menolongnya serta mengikut nur, yakni cahaya yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan juga diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa segala sesuatu yang memudaratkan, yakni perkara yang membawa kerosakan, keburukan dan merosakkan adalah dilarang. Seperti mana sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Islam menjadikan neraca yang haram atas dasar kemudaratan.
kerosakan dan nama. Allah Ta'ala berfirman dalam menjelaskan sebab-sebab pengharaman arak dan judi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Hadis sebelumnya telah menjadi prinsip yang berat bagi prinsip-prinsip Islam dan peraturan umum yang lain. As-Suyuti berkata dan menjelaskan tentang peraturan-peraturan umum, iaitu asas kemudaratan yang dihilangkan. Asal usulnya ialah sabda Rasulullah SAW, tidak ada kemudaratan dan tidak juga mudarat. Ketahuilah bahawa hukum ini adalah berdasarkan banyak-banyak fiqh, banyak-banyak silah. Peraturan-peraturan yang dilampirkan padanya iaitu keperluan membolehkan larangan dan bahawasanya keperluan itu dianggarkan mengikut kadar, dan juga kemudaratan itu disebabkan oleh kemudaratan itu sendiri, dan keperluan menggantikan keperluan sama ada secara umum ataupun khusus. Dan Islam juga kerana agama ini daripada Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui dan maha mengetahui keperluan manusia itu sendiri dengan segala anggota dan alatnya. Dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta manusia dan dialah yang jahat bagi manusia, jahat datang daripada manusia, maka dia mensyariatkan baginya segala yang berkaitan dengannya dan memberi manfaat kepadanya dalam agamanya dan kehidupan di dunianya. Dan bahawa dia membuat syariatnya dalam berbagai-bagai bidang untuk manusia mencapai keseimbangan yang diperlukan agar dia dapat melaksanakan misi yang ditugaskan oleh Tuhan yang Maha Esa kepadanya, iaitu antaranya pewarisan tanah dan pembinaan semula dalam cahaya pendekatan Tuhan yang Maha Esa. Oleh itu, perundangan yang Maha Kuasa datang untuk mencapai keseimbangan, untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan jiwa, badan dan anggota badan kita seumpamanya, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, berpuasa, berbuka dan tidur, maka tubuhmu mempunyai hak ke atas kamu, mata kamu mempunyai hak ke atas kamu juga, suami kamu mempunyai hak ke atas kamu, dan suami kamu mempunyai hak ke atas kamu. Dan dalam riwayat sahih yang lain bahawa Salman Al-Farisi, semoga Allah meridainya, yang menjadikan saudara Nabi antaranya Abu Darda menambah, iaitu Abu Darda, dia melihat Ummu Al-Darda bersikap kasar, iaitu meninggalkan pakaian hiasan, dan berkata, apa urusanmu? Dia berkata, saudaramu Abu Al-Darda tidak ada keperluan di dunia ini. Al-Darda berpuasa pada siang hari dan berdiri di malam hari. Maka Salman berkata kepadanya, Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dan dirimu mempunyai hak ke atasmu, dan kesetiaan kamu adalah hak ke atas kamu. Kamu berikanlah kepada sesiapa yang berhak akan haknya. Maka dia datang kepada Nabi dan mengingatkannya. Lalu Nabi berkata kepadanya, Salman telah berkata benar. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Aufar bin Rosli, nombor metrik 061576. Seterusnya kita ke bahagian yang ketiga, iaitu Al-Hifaz ala Sihah wal Amru bit Tadawi, iaitu menjaga kesihatan dan suruhan untuk berubat. Ia juga dianggap sebagai salah satu tujuan perubatan dan rawatan syariah untuk mengekalkan kesinambungan kesihatan dan kesejahteraan, keupayaan untuk bekerja, produktiviti, menunaikan ibadah dan juga memakmurkan bumi. Jadi untuk merealisasikan tujuan ini, maka Allah memerintahkan kita untuk berubat. Islam juga menyeru agar orang mukmin itu kuat tubuh badannya, jasadnya, akidahnya dan juga rohnya. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah.
Islam juga menghapuskan khurafat-khurafat yang berkaitan dengan penyakit dan penyembuhan dari hubungan mereka dengan jin, syaitan dan roh yang buruk. Islam juga menyandarkan penyakit dan kesembuhan itu kesemuanya kepada Allah. Sebagaimana Islam kata setiap sakit itu ada puncanya, maka kesembuhan juga ada puncanya. Faqala ta'ala, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Maksudnya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah buat kami. Maka kelaparan tidak akan hilang melainkan dengan makan, kenyang tidak akan terhasil kecuali dengan sebabnya, iaitu dengan sebab makan. Begitu jugalah sakit dan juga sembuh pasti ada sebabnya. Dan kesemuanya berada dalam kekuasaan Allah, dan Allah menciptakan sunnahnya di atas muka bumi ini, pasti kesemuanya ada sebab tersendiri. Kerana itulah Islam mengharamkan beramal nasib dari petanda buruk, memakai azimat seperti gelang yang diikat di leher, benang yang diikat di tangan, berjumpa dengan tukang tilik dan nujum, dan pergi berjumpa dengan orang jahat. Islam menganjurkan kita berubat dengan cara yang disarankan oleh ahli perubatan, dan kesemuanya berada di atas ketetapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, jadi pada hari ini saya Muhammad Nurul Salihin bin Mazdi Fairuz akan meneruskan berkenaan dengan maqasid syariah fiqh, iaitu tuntutan syariah di dalam perubatan. Okey, baik, saya dengan memetik 059257 akan menerangkan berkenaan dengan poin yang keempat, iaitu tamkinul insan min tahqiqi risalatul istikhlaf, iaitu apabila manusia menjaga diri mereka, maka mereka mampu untuk merealisasikan misi mereka, iaitu sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti mana yang kita tahu bahawa manusia ini diberikan misi, diberikan tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merealisasikan, untuk menjadikan misi mereka sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kita bahwasanya Allah nak jadikan kita sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di sana Allah Subhanahu Wa Taala juga menyuruh kita untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala dengan manhaj, iaitu dengan cara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah beri panduan kepada kita, dan Allah SWT telah ceritakan kepada kita. Dan semua ini tidak akan mampu untuk dilaksanakan, tidak akan mampu untuk dijayakan, melainkan manusia ataupun khalifah itu sendiri mereka dalam keadaan yang sihat, mereka dalam keadaan yang mana mereka mampu untuk menunaikan tanggungjawab tersebut. Mereka sendiri kena yakin bahawasanya mereka dapat melaksanakan tugas tersebut. Dan dengan cara mana mereka dapat melaksanakan dengan tanggungjawab tersebut adalah mereka kena jagalah kesihatan mereka, mereka kena ikut tuntutan syariat, maqasid syariah yang telah disediakan oleh syariat. Okey, dan apabila mereka dapat menjaga kesihatan, maka dapatlah mereka untuk beramal, mereka dapat untuk bekerja, mereka dapat tafkir, mereka dapat berfikir, dan semua ini inilah yang mana dituntut untuk kita mengambil berat tentang kesihatan dan keselamatan kita. Dan juga kita di sana juga kita dituntut untuk menjaga diri kita daripada penyakit, untuk mencegah diri kita daripada pelbagai penyakit lah, seperti mana yang telah diterangkan sebelum ni, macam mana kita nak jaga diri kita. Dan apa sebenarnya yang nak diterangkan di sini adalah tuntutan syariat kita di dalam Allah SWT berikan kepada kita, iaitu kita dapat melaksanakan misi kita, yang mana di mana kita perlu menjaga diri kita, mencegah diri kita daripada penyakit, iaitu saya mengubati diri kita seperti sehingga mana kita dapat melaksanakan tugas kita. Manusia ini dapat melaksanakan tugas mereka, mereka dapatlah melaksanakan risalah tersebut, iaitu untuk menjadi khalifah dan juga untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi setakat itu saja daripada ukuran kami. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.